Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Pelbagai faktor sosioekonomi yang mempengaruhi kesihatan mental perlu ditangani dengan pendekatan whole of nation. Dasar perancangan guna tanah yang optimum perlu dititik beratkan dalam memastikan bekalan tanah bagi rancangan kemajuan akan dapat dilaksanakan ke arah mendukung wawasan Brunei 2035. Kesihatan mental boleh terjejas dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor sosioekonomi termasuk kemiskinan, kekurangan perlindungan sosial, taraf kehidupan yang rendah, persekitaran kerja yang tidak sihat, akses kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan berkualiti serta sokongan komuniti yang terhan, keadaan kesihatan kronik, penggunaan alkohol dan dada serta keganasan dalam konflik, bencana alam dan situasi penderaan. Kesemua faktor tersebut perlu diberi perhatian dan ditangani melalui strategi yang komprehensif termasuk promosi, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang melibatkan pelbagai pihak berkepentingan dengan pendekatan whole of nation. Menteri Kesihatan menekankan perkara tersebut semasa merasmikan pelancaran buku Pelan Tindakan Kesihatan Mental Brunei Darussalam 2022-2025 pagi tadi di Dewan Serambi Suluh, Tarindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar seterusnya berkata, tercetusnya gelombang pandemik COVID-19 2 tahun kebelakangan, jurang dan cabaran yang dihadapi oleh orang ramai dan sistem kesihatan termasuk tenaga kerja kesihatan menjadi lebih ketara dalam menangani isu kesihatan mental sekaligus mencerminkan keperluan untuk lebih cekap dan berdaya tahan dalam sistem kesihatan. Pada masa ini dianggarkan lebih kurang 7,000 orang individu dalam semua peringkat umur termasuk kanak-kanak dan remaja sedang menjalani rawatan kesihatan mental di Jabatan Psikiatri di hospital-hospital dan juga di pusat-pusat kesihatan komuniti. Perkara ini juga menimbulkan kebimbangan apabila terdapat juga sebilangan orang yang nekat untuk membunuh diri. Negara Brunei Darussalam menyedari akan kepentingan isu ini dan telah menunjukkan komitmen bukan saja dalam mengatasi isu ini di peringkat negara, malah telah memberi pengiktirafan akan kepentingannya di peringkat global. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan memorandum persefahaman di antara Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan dan 5 buah badan bukan kerajaan NGOs. Tujuannya memupuk kerjasama serta membuka peluang kepada NGOs untuk menaik taraf kapasiti sendiri ke arah meningkatkan pengetahuan dan kesedaran awam terhadap kepentingan kesihatan mental. Dengan 4 strategi utama Pelan Tindakan Kesihatan Mental Brunei Darussalam 2022-2025, penghasilannya adalah berdasarkan Pelan Tindakan Mental Komprehensif 2013-2030 yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dalam memenuhi permintaan tanah dari pelbagai sektor bagi menjana pertumbuhan negara, pihak Jabatan Perancang Bandar dan Desa selaku agensi yang dipertanggungjawabkan perlu menitikberatkan kepentingan dasar perancangan guna tanah yang optimum termasuk mekanisme pengagihan tanah yang lebih efektif dan strategik. Menteri Pembangunan menekankan perkara tersebut semasa majlis pelancaran sambutan Jubli Emas Jabatan Perancang Bandar dan Desa dan sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2022. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid juga berkata, dasar tersebut bertujuan ke arah memastikan bekalan tanah yang telah atau akan diperuntukkan bagi rancangan kemajuan yang telah dikenal pasti akan dapat dilaksanakan serta membuahkan hasil positif bagi mendukung 3 matlamat strategik wawasan Brunei 2035. Dalam hal ini, sukacita juga menarik perhatian bersama mengenai kepentingan maklumat terkini dan komprehensif semasa kajian semula tersebut dalam mengenal pasti dasar perancangan guna tanah
dan kawalan kemajuan optima yang far-sighted, relevant, adaptable dan kondusif bagi memenuhi kehendak kemajuan semasa dan masa hadapan secara seimbang dan strategik. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi juri dan para pemenang pertandingan logo dan lukisan My Ideal City. Dengan tema menyelusuri 50 tahun perancangan bandar dan desa, pencapaian cabaran dan masa hadapan, beberapa aktiviti sambutan diaturkan ke arah mengongsikan pencapaian dan cabaran sepanjang 50 tahun. ...505 kes COVID-19 dilaporkan sembuh hari ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes berada dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan memaklumkan 505 kes dilaporkan sembuh dengan 1 kes kematian. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.8%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.7%. Taman Asuhan Kanak-Kanak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Taska pagi tadi mengadakan majlis penyampaian hadiah, sijil akademik dan konsert Taman Asuhan di Aman Hills, Kampung Sungai Tilung. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Muhammad Fliti Abdul Majid, Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Yayasan. Majlis turut diserikan dengan persembahan konsert bertema Gaya Hidup Sihat dari 119 murid Taman Asuhan 1. Melalui majlis ini, ia dapat meningkatkan keyakinan diri para murid apabila berada di atas pentas dan khalayak ramai. Sebuah konsortium telekomunikasi melibatkan beberapa buah syarikat telekomunikasi di rantau ini memeterai perjanjian pelaburan sistem kabel dasar laut di Asia Tenggara. Dengan tujuan untuk meningkatkan kapasiti data di rantau Asia Tenggara dan menaik taraf kapasiti tempatan, sistem kabel dasar laut Asia Link Cable LC dianggarkan sepanjang 6,000 km dan menghubungkan Hong Kong, China, Singapura, negara Brunei Darussalam dan Filipina dijangka siam pada suku ketiga tahun 2025. Pelaburan yang dibuat oleh syarikat Unified National Networks UNN Sdn Bhd ini bertujuan menampung keperluan internet yang semakin bertambah di rantau ini. 20 individu dikeluarkan kompaun di bawah Miscellaneous Offences Act semasa operasi sepadu bersih yang dijalankan oleh bahagian perlesinan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan telah mengeluarkan pas khas kepada 11 individu warga negara asing bagi siasatan lanjut. Operasi di kawasan Kampung Tanah Jambu, Mukim Menteri itu dijalankan bersama Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Sementara itu, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja juga melaporkan seorang individu ditangkap kerana melakukan kesalahan di bawah bab 146 Perintah Eksais Diraja 2006 iaitu memiliki 1 karton, 9 paket dan 20 batang rokok.
Negara Brunei Darussalam berjaya mara ke peringkat kumpulan Piala AFF Mitsubishi Electric AMAC 2022 setelah menang dengan agregat 6-3 ke atas Timor Leste. Meskipun tewas 0-1 dalam perlawanan pusingan kedua yang berlangsung petang tadi di Pelapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Prakas, namun skuad negara mara dengan kemenangan agregat 6-3. Dalam perlawanan petang tadi, aksi agak seimbang dari awal permainan. Bagaimanapun, Timor Leste berjaya menjaringkan gol tunggalnya melalui Mozeno Barreto di 5 pada minit-minit akhir separuh masa pertama. Kejayaan tersebut meletakkan skuad negara dalam kumpulan A bersama Kemboja, Indonesia, Thailand dan Filipina dalam AMAC 2022. Umpanan yang cukup baik. Sebelah kiri tidak dikawal Joao Freitas. Bahaya untuk Brunei Darussalam. Itulah gol pertama. Sukan bola keranjang. Pasukan konsep komputer dan di Barkas masing-masing merangkul kemenangan dalam aksi pembukaan kejohanan bola keranjang peringkat kumpulan kategori veteran bagi merobot Piala Lausanne. Kejohanan diadakan semalam di Batu Besuran, Gadong. Dalam perlawanan kumpulan A, komputer konsep menewaskan RYS dengan keputusan 79 berbalas 66. Sementara kumpulan B di Barkas menumpaskan Link Tech 88 berbalas 68.